Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-23 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan yang mana kita akan berkongsi berkenaan tentang apa yang bakal berlaku selepas daripada datangnya kematian pada setiap daripada kita. Kita menggunakan buku Mahsyar, yang mana pada siri yang ke-23 ini kita nak membaca berkenaan tentang tujuan kita diciptakan. Kenapa Allah menciptakan manusia? Apakah tujuan manusia telah dijadikan? Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya perasan ada Azaz, kemudian Umairah Azwan, Siti Khadijah daripada Makassar, Fatimah, serta semua sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan komen TikTok. Begitu juga di FB, ahlan Ummi Zayhadi, Syed Ahmad, Kamiza Muhammad Amil, Izzi Aish, Yaya Lia, Ummi Madiha, Mahiran Muda, Siti Khadijah, Zainun Hadi, Iza Salih, Arisa, kemudian Yaya Lia, Bunga Lawang, Rozana, Siti Zabida, Sapia Sapian, Kak Langsu, Mahiran Muda, Marwani Ahmad, Mazna Abu Bakar, Zainab Darus, Nazlina, serta ahlan Muhammad Kasbi, Razia Ahmad, Siti Haja Ahmad, Cik Ani, serta Ummi Az-Zahra, Zuraida Siddiq, Maya Sari. Terima kasih Zaimah Musa, Zaliha Lambak, Wan Nasrah, Rohana Kasim, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Mohon sebaik untuk kita sama-sama perbetulkan dahulu niat kita. Moga apa jua yang kita lakukan, kita usaha untuk jadikan ianya adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas ke rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Hari ini kita dah tiba pada muka surat yang ke-84. Muka surat yang ke-84. Masih lagi berada pada alam yang ketiga daripada alam-alam yang sedang dan bakal ditempuhi oleh manusia. Bermula kejadian kita di alam roh, kemudian di alam rahim ibu, dan sekarang ini kita berada di alam dunia. Dan di alam dunia, penulis telah kongsikan apa yang berlaku saat kelahiran, apa yang berlaku sewaktu mana kita pada usia kecil. Dan sekarang ini penulis menerangkan berkenaan tentang tajuk apakah tujuan manusia diciptakan. Maka tujuan yang pertama jelas berdasarkan surah Az-Zariyat. Tujuannya adalah pada waktu itu untuk memperhambakan diri
dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Firman Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, memperhambakan diri kepadaku. Tujuan yang kedua adalah untuk kita memperbaiki hati kita, memperbaiki dalaman kita, menyucikan hati dan jiwa kita. Sebab itu pada muka surat yang ke-84 daripada perenggan yang pertama, kata penulis, oleh sebab itu golongan sufi dan pakar kerohanian Islam sentiasa melatih diri secara tegas dan berdisiplin. Kenapa? Kenapa nak melatih diri? Bagi melaksanakan ketaatan beribadah dengan mencontohi pelaksanaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Yang ini kita dah baca dah semalam. Lalu kata penulis, lalu kenapa kita nak bagi perhatian pada dalaman kita? Sebab kita terdiri daripada dua komponen selain daripada nafsu. Ada komponen zahir, iaitu tubuh badan kita. Ada komponen batin, iaitu roh kita. Dan roh itu perlu diberi perhatian. Hati yang pada waktu itu ada pada kita perlu diberikan perhatian. Kata penulis, mereka menumpukan kepada kedua-dua aspek, iaitu kuantiti dan kualiti dalam melaksanakan ibadah. Kedua-duanya penting. Bila kita nak memahami tujuan liya'budun, nak menyembah Allah, dan pada waktu itu nak beribadah kepada Allah, maka kedua-dua ianya penting dalam beribadah, nak memperbanyakkan ibadah dan dalam masa yang sama nak menjaga kualiti ibadah. Memperbanyakkan ibadah itu zahir kita, tubuh badan kita. Nak menjaga kualiti ibadah itu dalaman kita. Ikhlas, sifat-sifat yang tercela dibersihkan. Ahlan ana, terima kasih banyak-banyak. Hanis, jazakumullah khairah, terima kasih banyak-banyak. Moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran kebaikan dunia dan akhirat buat kedua-duanya dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Lalu kadang-kadang kita punya pemahaman ibadah tak banyak tak apa, asalkan pada waktu itu kualiti. Tetapi sebenarnya kedua-duanya adalah dituntut. Memperbanyakkan ibadah itu adalah latihan untuk aspek zahir kita. Aspek zahir kita, tubuh badan kita. Maka tubuh badan kita nak sibukkan dengan ibadah dan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah bermaksud tak payah kerja, tak payah ada keluarga, bukan maksudnya begitu. Tetapi maksudnya adalah kita nak sibukkan dengan perkara yang Allah suka supaya tubuh badan ini boleh menjauhi larangan-larangan Allah. Maka itu datang dengan kuantiti. Sementara ibadah yang kualiti itu daripada dalaman, dengan ikhlas, dengan dibersihkan daripada sifat-sifat yang tercela, maka itu adalah dalaman. Sebab itu kata penulis, kita ulang balik. Apa maksud kata penulis? Mereka, iaitu para ulama yang terdahulu, mereka menumpukan kepada kedua-dua aspek. Aspek luaran, tubuh badan, aspek dalaman, roh dan juga hati. Maka bagaimana mereka nak tumpu kepada kedua-dua aspek? Melalui kuantiti, sebab tubuh badan kita pada waktu itu kita boleh lihat kuantiti dia, dan melalui kualiti, iaitu melalui hati, roh dan juga dalaman kita. Maka kedua-dua ini, kuantiti dan kualiti dalam melaksanakan ibadah seperti solat. Sebab itu orang yang kurang faham pada waktu itu dia kata, kenapa nak solat banyak-banyak? Kenapa nak solat? Biar solat 2 rakaat asalkan pada waktu itu kualiti. Sebenarnya kedua-duanya dituntut. Kualiti dan juga kuantiti. Kalaulah pada waktu itu kuantiti tidak perlu, tidaklah Nabi SAW solat malam sampai bengkak kaki. Kalaulah kuantiti tak perlu, tidaklah Nabi SAW solat malam sehingga bengkak kaki. Setiap malam Nabi beribadah pada waktu malam.
Dalam sebahagian riwayat yang sahih, Nabi SAW pernah pada 2 rakaat Nabi membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Maidah, surah An-Nisa dan juga surah Al-An'am dalam tempoh 2 rakaat. Sehingga sahabat tersebut tak mampu nak meneruskan ibadah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua-duanya perlu. Ada orang pada waktu itu dipertikaikan, kenapa nak baca Quran banyak-banyak? Baca 1 ayat je cukup, asalkan faham. Betul. Tetapi adakah orang yang baca banyak pada waktu itu salah? Tidak. Sebenarnya kedua-duanya dituntut membaca dengan kualiti dan dalam masa yang sama membaca dengan kuantiti. Kuantiti, bilangan yang banyak nak menyibukkan tubuh badan zahir kita daripada melakukan perkara yang sia-sia. Dengan kualiti, sebenarnya nak menyibukkan hati kita supaya fokus, beri perhatian, buat dengan ikhlas, supaya pada waktu itu hati tidak menjadi lalai dan pada waktu itu melakukan perkara yang sia-sia. Sebab itu kata penulis, para ulama yang terdahulu, sebab itu kita nampak Imam Syafi'i bagaimana dengan membaca Al-Quran. Kita nampak Imam Ahmad bin Hanbal, begitu juga para sahabat, bagaimana mereka membaca Al-Quran. Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu, dia minta izin dengan Nabi nak baca Al-Quran setiap malam. Sehingga Nabi akhirnya benarkan hanya setiap 3 malam 1 khatam. Ada para sahabat yang berpuasa setiap hari. Lalu kalaulah kuantiti itu sia-sia, nescaya para sahabat mereka tidak melakukan. Maka kuantiti dituntut, begitu juga kualiti dalam ibadah dituntut. Kuantiti untuk mentarbiah anggota tubuh badan zahir kita, kualiti untuk mentarbiah anggota batin, roh dan juga hati kita. Kata penulis, oleh sebab itu penting untuk menjaga hati yang satu ini. Kenapa penting nak menjaga hati? Ini poin dia. Hati adalah cerminan diri kita. Hati adalah cerminan diri kita. Kalau hati kita sakit, banyak sifat-sifat yang tercela, itulah gambaran diri kita yang sebenarnya sedang sakit. Pada waktu itu kalau hati ada sifat ujub, ada sifat sombong, ada sifat sangka buruk, ada sifat melakukan perkara yang tak elok, sebenarnya itulah gambaran diri kita. Hati adalah cerminan kita. Hati pada waktu itu adalah gambaran kepada kita. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik kalau rasa bermanfaat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Mr. Rudy, terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat lain yang bantu share di TikTok dan juga yang membantu share di FB dan juga semua sahabat yang bersama. Okey. Maka kata penulis, hati adalah cerminan diri dan ini sebenarnya ringkasan kepada sabdaan Nabi SAW yang kita bakal baca kejap lagi. Maka kata penulis, hati yang bersih, natijahnya adalah perbuatan yang baik. Itu memang realiti dia, sebab itu sabdaan Nabi. Sebab itu kalaulah ada orang dia berkata, terpulang itu pandangan dia, tapi sebenarnya kurang tepat pemahaman dia. Ada orang yang pada waktu itu kalaulah dia pada waktu itu langgar perintah Allah, dia bercakap, dia tak menjaga hubungan dia dengan manusia, hubungan hablum minallah dia tak jaga, hablum minan nas dia tak jaga. Lepas tu bila orang tegur dia berkata, tak apalah asalkan hati baik. Maka sebenarnya itu adalah salah faham yang berlaku. Salah faham. Sebab hati yang baik, dia akan menatijahkan perbuatan yang baik. Hati yang amalan yang buruk, sebenarnya adalah gambaran daripada hati yang ada penyakit dan masalah. Bukan saya yang kata, bukan penulis yang kata, tetapi sebenarnya itu adalah ringkasan daripada sabdaan Nabi SAW. Kita mungkin pernah dengar, kita mungkin juga ada pemahaman begitu. Tak apalah,
tak jaga hubungan dengan Allah, tak jaga hubungan dengan manusia, hablum minallah, hablum minannas, asalkan hati aku baik. Sebenarnya tidak. Perbuatan yang buruk sebenarnya lahir daripada hati yang sebenarnya teruk. Sebab kita tak nampak hati kita, tetapi itulah gambaran daripada perbuatan zahir kita. Sebab itu kata penulis, hati adalah cerminan diri. Hati yang bersih, maka akan lahirlah amalan-amalan yang baik. Sebab itu baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, hadis yang kita biasa dengar, sabda Nabi SAW, inna fil jasadi lamudghah. Perhatikanlah, sesungguhnya di dalam tubuh badan ini ada segumpal darah. Lamudghah, ada segumpal darah. Idza saluhat, jika ianya baik. Di sebenarnya segumpal daging. Mudghah adalah daging. Kena betulkan terjemahan tersebut. Alaqah yang darah. Maka segumpal darah kena tukar kepada segumpal daging. Daging terjemahannya. Maka sabda Nabi, idza saluhat, kalaulah ianya baik, saluha, maka seluruh tubuh badan juga akan menjadi baik. Nabi yang kata begitu. Kalaulah hati itu baik, nescaya amalan yang lahir daripada tubuh badan zahir manusia tersebut, ianya adalah amalan yang baik. Namun, sebaliknya sabda Nabi, wa idza fasadat, apabila ianya rosak, tak dijaga, ada penyakit, maka sabda Nabi, fasada, maka rosaklah seluruh anggota tubuh badan. Maka apakah mudghah tersebut? Sabda Nabi, ala, ingatlah, segumpal daging itu adalah qalbu. Ala wahiyal qalb, ianya adalah hati. Hati kita sebenarnya. Hati yang baik, maka baik tubuh badan. Hati yang teruk, maka teruklah amalan yang keluar daripada tubuh badan. Maka sebenarnya salah faham. Kalaulah ada orang kata, tak apalah, tak jaga hubungan dengan hati, ya Sabrina. Bukan tidur ke tadi? Dah bangun? Sini. Nak kata nak bagi salam. Sekejap je sanggup datang. Okey, bagi salam sekejap je. Situ. Bukan kat belakang. Kat depan. Pusing. Situ. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Okey dah Dah. Istiqamah Setiap hari datang. Dah. Tak boleh. Okey buat dia mainan. Okey bagi dia air. Nah, air. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, air. Jap. Dah. Lalu kami satu keluarga tak berapa sihat. Sebab berturut-turut program daripada Langkawi, kemudian ada 3 malam dekat Melaka, baru sampai semalam. Lalu anak-anak letih sebab perjalanan berturut-turut, termasuklah Atiyah. Tapi istiqamah dia datang, nak juga bagi salam, walaupun dia masih lagi belum boleh sebut perkataan Assalamualaikum. Okey. Lalu minta maaf gangguan. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Sebab itu kata penulis, jagalah hati ini. Sebab itu tujuan yang kedua kita dihidupkan di dunia adalah kita diminta berdasarkan hadis tadi untuk menjaga hati. Tujuan kita diciptakan yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk memperhambakan diri kepada Allah berdasarkan ayat yang ayat yang ke 56 daripada surah Az-Zariyat. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua, Allah ciptakan kita adalah untuk kita jaga dalaman kita, jaga roh kita. Dan roh itu pada waktu itu perlu dijaga melalui hati kita. Kerana hati yang elok, amalan yang keluar daripada tubuh badan zahir pun elok. Hati yang rosak, amalan yang keluar daripada tubuh badan zahir pun adalah amalan yang rosak. Sebab itu kata penulis, jagalah hati ini. Jangan sesekali engkau kotori. Jagalah hati ini, kerana cahaya ilahi akan masuk ke dalamnya nanti. Allah tilik hati. Allah pada waktu itu melihat kepada hati. Allah tidak melihat kepada anggota zahir. Allah melihat kepada hati.
Kemudian penulis berkongsi tentang satu lagu lama, nasyid. Nasyid, saya pun tak hafal nasyid ini, tapi apakah nasyid ini? Nasyid ini sama menceritakan pada waktu itu tentang hati. Cumanya mungkin ada yang pernah dengar, ada yang mungkin kali pertama dengar, tapi jangan suruh saya nasyid, saya memang suara tak sedap. Lalu yang kata, nyanyi belanja satu lagu, tak ada, suara saya tak berapa sedap. Maka dia ada 4 perenggan nasyid ini. Perenggan pertama, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, ini adalah cahaya ilahi. Ini perenggan pertama. Ini nasyid ke lagu? Saya pun tak pasti. Saya tak hafal lagu-lagu ni. Kelemahan saya memang susah nak hafal nasyid ataupun lagu, lirik dia. Saya pun susah nak ingat nombor telefon. Pada waktu tu memang susah. Ada sebahagian orang, dia dengar sekali nasyid ataupun lagu, dia boleh hafal. Lagu Indonesia, ada yang kata. Saya pun sebut nasyid, saya pun tak tahu. Okey. Ada orang dia punya kelebihan, dia dengar je lagu sekali, dia boleh hafal. Ada setengah orang, memori dia kuat. Tapi saya tak boleh hafal lirik. Kelemahan. Okey, nasyid pun tak boleh, yang ini pun tak boleh. Okey, perenggan kedua. Bila hati kian bersih, fikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Ini betul. Bila hati kita ada masalah, pada waktu itu kita akan cepat gemuruh. Ini adalah maksud hadis Nabi SAW, wal ijlatu ataupun wal ujlatu minasyaitan. Hati yang gemuruh, tindakan yang terburu-buru sebenarnya datang daripada syaitan. Maka sebab itu kata lirik lagu ini, hati yang keruh maka batin akan digemuruh, seakan dikejar musuh. Dan bila hati kita keruh, maka kita akan semakin jauh daripada Allah. Dengan Allah kian jauh. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Kalau rasa bermanfaat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Adakah yang hafal lirik lagu ni? Nanti bolehlah belanja lagu nanti. Mana yang hafal. Okey, perenggan yang ketiga lagu ini. Namun bila hati busuk, fikiran jahat merasuk. Bila hati teruk, maka fikiran yang tak elok syaitan akan masukkan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mana syaitan akan serang hati manusia. Bila hati teruk, bila hati pada waktu itu busuk dengan sifat-sifat yang tercela. Sebab itu pada awal surah Al-Baqarah pun Allah sebut, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati-hati mereka adanya penyakit, dan kalau penyakit tersebut tak dirawat, maka akan bertambah penyakit yang lain daripada penyakit-penyakit hati. Sebab itu pada perenggan yang ketiga, lirik lagu ini berbunyi, namun bila hati busuk, fikiran jahat akan merasuk. Akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Bila hati kita teruk, akhlak kita pun buruk, maka pasti pada waktu itu akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila hati kian lapang, hidup sempit terasa tenang. Bila hati kita bersih, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Bila hati seseorang itu lapang, hidup dia tenang. Walaupun kita nampak banyak musibah, banyak masalah, tapi bila hati dia lapang, dia ada connection dengan Allah, dia percaya kepada ketentuan Allah, maka hidupnya akan menjadi tenang. Walau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Perenggan yang terakhir, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Lalu ada yang kata lagu lama sangat. Nanti kalau nak ni boleh tengok dekat YouTube. Boleh tengok dekat YouTube lagu ni. Nanti sahabat-sahabat bolehlah ada Siti Khatijah
senada dari Indonesia. Terima kasih banyak-banyak Siti Khatijah. Saya pun tak pernah dengar. Tapi lirik dia bagus. Lirik dia bagus. Pada waktu itu sebenarnya peringatan untuk kita jaga hati. Terima kasih Siti Khatijah. Sebab itu kata penulis, ingat Allah tidak melihat kepada luaran kita. Allah tak tengok rupa paras kita. Sebab sementara nanti dekat hari akhirat kita dibangkitkan dengan tubuh badan yang berbeza. Allah tak tengok rupa paras kita. Dan ini pun adalah maksud hadis yang bakal kita baca sebentar lagi. Sebab itu kata penulis, ingat Allah tidak melihat kepada luaran kita, tetapi Allah melihat kepada dalaman kita, hati kita, rohani kita, dalaman kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sabda Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad ataupun bentuk tubuh badan. Allah tak tengok tubuh badan kita bagaimana, rupa paras kita bagaimana. Apa yang Allah tengok, walakin yanzuru ila qulubikum. Sabda Nabi, Allah melihat kepada hati kamu. Wa asyara, kemudian baginda mengisyaratkan, menunjukkan ke dada dengan telunjuk baginda. Allah tengok hati. Allah tengok hati kita. Yang mana hati ada kaitan dengan roh kita. Hati yang baik melambangkan roh yang pada waktu itu dijaga. Hati yang kotor dan keruh melambangkan roh yang pada waktu itu sakit dan lemah. Sebab roh kita memang sukakan kebaikan, memang sukakan ketaatan. Cuma bila dimasukkan dalam tubuh badan ini, pada waktu itu ia mula kenal tentang kemaksiatan dan kegelapan. Maka tujuan manusia yang pertama untuk diciptakan adalah untuk menjadi hamba Allah. Tujuan yang kedua manusia diciptakan adalah untuk menjaga hati, menjaga roh, menjaga batin, menjaga dalaman. Kata penulis pada muka surat yang ke-86, tujuan yang ketiga manusia diciptakan adalah untuk mengimarahkan, memakmurkan bumi Allah dengan perkara-perkara yang Allah suka. InsyaAllah yang ini kita akan sambung esok. Mohon doakan untuk anak-anak saya yang mana kebanyakannya tak sihat, demam beberapa hari ini. Saya pun sendiri on off. Sebab itu pagi tadi memang tak larat, tak sempat untuk buat hayati Quran, minta maaf. Namun harap kita boleh mulakan semula apa yang kita telah mulakan insya-Allah daripada hayati Quran, dan nanti minggu hadapan akan mula pembacaan kitab Jami' Tirmizi, kitab hadis, tapi tak banyak syarah, hanya sekadar pada waktu itu membaca hadis dan terjemahan. Sebenarnya saya kena mengajar 5 orang pelajar daripada madrasah ibu saya, Madrasah Tahfiz Al-Quran Hidayatul Muttaqin, sebab mereka pada waktu itu tak mampu nak bayar gaji guru. Cuma saya ni dah memang ada kerja. Lalu saya kata dengan mak saya, tak apa, saya mengajar, bantu, tolong apa yang saya mampu buat. Lalu nanti saya akan sharekan live dia. Cumanya waktunya nanti akan dimaklumkan insya-Allah. Kepada yang nak join, nanti kalaulah ada yang join istiqamah kebanyakan kelas, insya-Allah tak ada masalah untuk diberikan sanad pembacaan hadis tersebut. Tapi kalaulah yang tak join penuh, maka pada waktu itu tak dapat nak diberikan sanad. Boleh dengar, boleh ambil manfaat, percuma, tak ada sebarang masalah. Cumanya sanad hanya akan diberikan kepada yang join semua kelas-kelas tersebut insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Apa yang baik daripada Allah, kita jumpa esok jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran. Baik, insya-Allah akan usahakan. Terima kasih Miss Lailuddin, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.